contoh masjid tak ada orang. Kalau tahu tarikh mati masjid confirm tak ada orang. Lambat lagi. Lagi 3 tahun. Minggu esok ke mai? Tak tahu tarikh mati malam tadi saya panggil ceramah. Di lain kiri. Masjid besar, nama masjid Raudhatul Jannah, tak nama. Allah, taman syurga. Saya sampai lewat maghrib dah gelap dah. Tok Bilal tak ada lagi. Allah Akbar. Nama Raudhatul Jannah. Dia cakap dengan yang orang panggil tu, dia tukar nama lah, malu ke orang. Tukar nama masjid, tukar nama lain. Saya sampai maghrib dah gelap dah, tak ada orang. Tukar azan pun tak ada. Bayangkanlah. Inilah perangai kita. Tapi jenis itu juga, insya-Allah ayat-ayat korban dia adalah orang utama sampai. Bagi korban free cepat sampai. Dan tahun ni alhamdulillah yang saya urus 8 ekor di Taman Dinding tak ada kes kecurian. Tahun lepas saya tanya pemerhati, ada orang yang lebih lama sembelih 14 ekor lembu korban tapi ramai yang tak dapat. Tahun ni kita sembelih 8 ekor, semua kawasan tu semua dapat. Bahkan lebih pula lagi. Sebab tak ada orang yang mencuri. Tak ada orang ambil kesempatan. Sebab saya jaga tu sungguh. Dia kata daging kita akan faraid selepas saya nampak ekor lembu susun 8 ekor ada atas meja. Perut dalam badi semua dah penuh. Tak ada satu perut pun yang ditanam kerana dia boleh dimakan. Kita tanam berdosa membazir. Kepala lembu susun 8 biji. Kita akan urus dengan orang yang terlibat korban. Kita tanya dia. Dia nak ambil, kita bagi dia. Dia tak mau ambil, kita bagi orang lain. Kita pandang. Tapi saya pesan, ekor lembu jaga elok. Ustaz, kalau tak cukup ekor, lembu cacat tak sah korban. Kenapa Ustaz? Kita kambuh. Ustaz, kalau kambuh lembu Ustaz, malam ni orang curi. Orang korek. InsyaAllah tak korek. Kita kambuh, kita merandak sekali. Nak curi lah. Biar tengok hidup kan mati. Saya jaga untuk alhamdulillah. Saya buat. Kita semayang raya pun awal. Saya semayang lebih awal pukul 8 saya semayang tu. Baca pun pendek. Saya baca inna ata'ina Allah ya. Khutbah pun saya baca pendek. Saya tak pakai tag. Kita buat haji sikit. Kita buat korban sikit. Cuma saya belum berani nak tambah satu ayat. Tahun depan insyaAllah kalau panggil masjid lama saya tambah. Masjid lama saya berani sebab saya tak berani sana. Sebab ada orang yang tak ngaji lagi. Kalau masjid lama saya berani. Baca khutbah raya ni baca pendek 3 minit sudah. Khutbah kedua kita akan baca apa dia? Tuan-tuan lepas ni kita akan semua terlibat dengan ibadah korban. Oleh yang demikian, daging korban hanya diberikan kepada orang yang tiap-tiap malam ke masjid. Yang tak masjid sila balik selepas ni, jangan tunggu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Tengok siapa kena kata Allah. Ya, tuan, oh belum kita siap. Orang yang tukang lapah dah siap dah. Parang panjang. Tengok dia bertakut dah. Ni panggil orang yang tak sedar dia nak mati, yang masih lagi buat pahala, nak dapat pahala tapi di waktu yang sama merancang untuk membuat dosa. Mencuri, mengambil hak orang lain, bukan hak kita. Ustaz, ada upah tak tukang sembelih? Upah ambil duit lain. Jangan upah daging. Tukang lapah. Ustaz, kita lapah ni banyak mana dapat ni? Kita orang tukang lapah, tukang sembelih dapat daging sama banyak dengan orang fakir miskin. Oh, tak best Ustaz yang tu. Sila balik. Mudah. Kita membantu urusan ibadah, bukan kita cari kesempatan nak makan daging free. Haram makan, kita makan mengambil hak orang lain. Alhamdulillah kita. Nak cerita tu hari kalau orang muda ni dah bagi tahu dia nak mati 6 hari lagi. Oh, tentu kita akan bersedia untuk kematian. Hafal belaka soalan bocor. Ma rabbuka man nabiyuka man imamuka ma qiblatuka man ikhwanuka. Apa yang ada? Adakah boleh jawab? Jawapan kita bukan dengan lidah, jawapan kita dengan amalan kita. Ma rabbuka, Allah Rabbi kalau orang beriman. Ma rabbuka, orang tak beriman jawab apa? Orang beriman kan jawab ma rabbuka. Kedai tom yam Burabi, hotel Burabi,
Miskin. Maka terkejut Nabi Allah Daud mendengar hal itu. Nabi Daud dengar-dengar kata budak ni muda lagi, nak mati dah 6 hari lagi. Maka dinantinya oleh Nabi Allah Daud. Dia tunggu sehari sampai 6 hari. Maka lepas daripada 6 hari itu hingga 6 bulan tiada lagi ia mati orang muda itu. Tunggu-tunggu tak mati. Malaikat maut mohon apa? Dia kata apa? Maka datang pula malaikat maut mengunjung Nabi Allah Daud kemudian daripada 6 bulan itu. Lepas 6 bulan datang pula malaikat maut di rumah Nabi Allah Daud alaihi salam. Maka berkata Nabi Allah Daud kepada malaikat maut, "Hei malaikat maut, bahwasanya engkau berkata dulu adalah umur orang muda itu fulan bin fulan, lagi tinggal 6 hari. Lagi tinggal 6 hari lagi. Maka sekarang itu sudah lalu 6 bulan belum ia mati." Nabi Daud tanya, pasal apa hang janji 6 hari, 6 bulan tak mati-mati lagi? Tak. Kalau kita tadi patut mati dah. Kalau dia terhidup, nyusahkan kita. Dia hidup esok, dia pangkah hal lain, payah kita. Hak tu patut mati cepat. Tak. Faham tak? Tak. Sudah lalu 6 bulan ni, 6 bulan belum ia mati. Maka sembah malaikat maut kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Adalah orang muda itu. Tak kala ia keluar daripada kamu, maka bertemu ia seorang fakir. Maka lalu diberi sedekah kepadanya. Sedekah itu adalah zakat. Maka aku surat baginya umurnya, yang 6 hari itu jadi 60 tahun. Tidak aku ambil rohnya, melainkan kemudian daripada itu. Bagi sedekah bayar zakat, bagi sumbangan orang fakir miskin yang memerlukan, kata malaikat maut, dia ditambah daripada 6 hari kepada 60 tahun. Tuan-tuan, kita baca dalam bahasa Arab dia sebut bukan umur, bukan perkiraan tahun itu, tapi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia hidup 6 hari, tapi ibadah sedekahnya itu sama dengan 60 tahun. Tuan-tuan, ada kisah di zaman Osmaniyah tentang pasangan suami isteri. Suami yang bakhil tiba-tiba datang ke rumah mereka ini seorang yang fakir, berpakaian compang-camping, koyak rabak, meminta sedikit wang untuk membeli makanan. Isteri yang beriman, dia kata, "Bang, minta dah duit sikit nak bagi pada fakir miskin ni." Kata suaminya, "Jangan bagi, kerana harta ni hak aku punya, bukan hak fakir miskin." Tuan-tuan, ini antara benda yang kita mungkin sudah dengar, pernah dengar dalam filem piramid. Apa dia? Harta ni bapa yang punya, bukan jin yang punya. Kata Tompel apa dia? Kekayaan bukan kerja Tuhan, itu kerja orang yang buat filem dia memang rosak akidah lah. Kita ambil kefahaman dia. Dia kata harta ni bukan Allah punya, harta ni aku yang cari. Dia tak izinkan isteri dia bagi. Selepas beberapa lama, orang fakir yang dihina, masa bini tak bagi, dia minta maaf, kata suami tak bagi. Kemudian suami dia keluar, bukan sekadar tak bagi, menghina pula fakir miskin. Si fakir berjalan sambil berdoa. Doa orang yang kena zalim, tuan-tuan, tidak ada hijab. Selepas 20 tahun, ikut riwayatnya kisah 20 tahun, yang kaya tadi jadi muflis, tak bayar GST, jadi bankrupt, custom liga dia miskin. Bila dia miskin, dia kata, "Aku dah tak mampu nak menyara kamu lagi, aku ceraikan kamu." Ceraikan isteri. Takdir Allah Ta'ala, orang fakir miskin dulu, yang miskin tapi dia bersabar dengan kemiskinannya, Allah Ta'ala bagi dia kesenangan menjadi kaya, dan akhirnya si miskin tu yang jadi kaya berkahwin dengan bekas isteri yang asalnya kaya menjadi miskin. Selang beberapa tahun, yang miskin, yang kaya jadi miskin, datang pula ke rumah dia dengan muka yang comot, pakai pula baju biru, lambang dating belakang. Baju tu banyak baju free. Datang dengan muka sedih, nak minta sumbangan. Kata suami baru tu, bagi apa yang kita makan, bagi dia makan.
Apa yang dia minta bagi. Rupanya suami ini, isteri dia tak kenal siapa suami dia sebenarnya. Dulu kahwin bukan macam kita hari ni, cinta, mampu nak rock. Dan hari ni ada kes yang baru, belum kahwin, bertunang, dah keluar masuk rumah. Allah Akbar, saya balik Kedah tuan. Ingatkan di pekan teruk, di kampung lagi teruk pun. Kes mengandung tanpa nikah, bukan seorang dua tau, terlampau ramai. Okey, kata suami dia, bagi. Orang fakir miskin minta apa bagi? Dia minta makan bagi, dia minta duit bagi. Dia minta pakaian bagi, minta tempat tinggal bagi. Kata isteri dia, alhamdulillah, inilah suami yang aku harap-harapkan. Tak rasa kedekut dengan orang meminta. Isteri ku ambil duit, ambil makanan, ambil roti, nak pergi bagi pada fakir miskin. Elok dia hulu-hulu, dia tengok, ya Allah, bekas power lama. Dia terkejut, dia menangis. Dia panggil suami dia, bang, saya tak boleh bagi. Bang bagi sendiri lah. Kenapa boleh bagi? Kalau inilah bekas suami aku dulu yang pernah menghalau orang miskin, kan dia jadi miskin balik. Kata suami baru dia, sebenarnya yang miskin dulu itulah aku sebenarnya. Lagi kuat menangis. Isteri kata menangis yang pertama kerana dia malu bekas suami yang miskin. Yang kedua dia menangis kerana suami yang baru ini dulunya miskin jadi kaya yang pemurah kepada orang yang dulu pernah menghalau dia tak balik-balik. Patut-patutnya boleh balik-balik, ni peluang aku ni. Dia tak. Dia bagi balik. Ini antara orang yang amalan orang yang sedekah, yang kata malaikat maut dia ditambah umurnya sehingga 60 tahun. Dan telah bersabda Nabi SAW, bermula diturunkan daripada langit tiap-tiap hari 72 laknat. Kata Nabi SAW dalam kes tak payah zakat ini, diturunkan langit Allah Ta'ala itu 72 laknat. Setengah daripadanya diturunkan kepada Yahudi dan Nasara. Setengah berapa? 36. Setengah daripada laknat Allah yang turun setiap hari itu diserahkan kepada Yahudi dan Nasara. Laknat Allah ini kemurkaan Allah. Bukan dia murka, dia bagi bala terus. Tentang hari ini berapa banyak ada bala. Kita tengok orang ni pendang, ribut taufan, puting beliung. Tak. Patut kalau orang yang berfikir, fikir inilah antara amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dan dengar dalam TV, baca seolah ada gempa bumi pada 7.4 skala Richter. Habis runtuh bangunan, mati orang. Baru 7.4. Kalau 100 skala Richter, Allah Akbar. 100 kali Richter ni makna kiamat. Langit runtuh habis. Gempa bumi itu adakah kita ambil aktibar? Ribut taufan kita ambil aktibar? Tuan, yang ambil aktibar orang mati, orang yang sedar. Kerana kita ni bersedia setiap saat, setiap minit, setiap detik nak mati. Tuan-tuan, hari mati mudah sangat je. Di Terengganu boleh lepas main tu. Lu sembang kat pondok tepi tu, pondok je pondok. Bahaya juga. Nak pondok tepi tu. Lepas Johor balik sembang. Dah tengah sembang imam bila siap sembang tu 3 orang. Kereta lumpuh, mati 2 orang. Pondok ni lagi bahaya ni, gempuh lori tu, tembok lagi hentam kita, tembok hentam, lori hentam, lagi 4 mati. Maknanya soal mati tuan-tuan, tak tahu bila. Mungkin kita keluar lagi ada yang mati. Ada mati ya? Tak ada. Di rumah kita. Tak ada mati ke? Lihat semua orang balik. Bahaya tu. Kita bersediakah untuk saat tersebut? Allah bersediakah kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa bawa sebarang jawatan, tanpa bawa sebarang pangkat, tanpa bawa sebarang harta benda? Tak ada benda apa. Wujudlah orang kesian kita, kapan kita dengan kain putih 3 helai. Itu kalau orang tak kapan kain putih, mungkin nazaknya esok aku mati tolong kapan aku dengan kain biru. Allah Alam. Kalau orang tak kapan kita, kamu itu buat je lah. Betul, kita ni bersedia untuk bertemu saat tersebut. Kalau kita masuk orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Dan yang lagi tinggal itu diturunkan kepada orang yang tidak memberi zakat.
baki 36 lagi diturunkan Allah Ta'ala. Laknat itu orang yang tak bayar zakat, orang yang tak bayar sedekah. Zakat ni termasuk sedekah yang wajib, zakat, sedekah yang sunat itu banyak orang. Dan kadang-kadang kita rasa berat. Ya. Syaitan datang pada kita untuk kebaikan. Kita sedia maklum, saya sebut banyak kali, waktu kita nak beramal ibadah pasti ada pengganggu daripada syaitan. Yang semua kita kenal namanya khannas, mendatangkan waswas kepada kita. Waswas dia hanya pada waktu ibadah. Waktu lain dia tak kacau. Main bola, kedah dengan pahang malam, ada pengadil waswas. Masuk tak masuk, masuk tak masuk. Tak ada. Dia masa semayang. Masa semayang memang dia kacau suku. Masa bila masak buat baik, dalam poket ada RM3, lalu tabung masjid. Nak bubuh tak bagi, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Lawan-lawan menang. Syaitan, aku nak bagi juga. Bubuh RM3. Tabung pergi depan, pergi belakang. Allah. Duit ni bini bagi suruh beli garam. Allah, menyesal. Itulah syaitan kata, aku tak bagi, hang bagi juga. Balik lagi keling bini pula. Mana garam? Tak beli. Pasal apa? Boh duit tabung. Siapa suruh? Bini pula ambil oleh kerja syaitan. Marah. Tentang syaitan dia kata waktu tu ya. Tu yang ramai pejam mata. Lalu tabung. Dan tu. Tak, labung tak lalu tu tak. Dia kacau kita bila masa kita baca Quran, insya-Allah dia kacau. Buka Quran tu baca 2 muka surat, rasa macam berapa jam tu. Ni. Pasal berat pasal Quran saya sendiri. Buka Quran tu 2 muka surat. Rasa beratnya kalau buka internet, buka WhatsApp baca tu dia beratus WhatsApp boleh baca semua. Banyak sungguh dapat WhatsApp ni. 500 mesej semua baca. Mesej Al-Quran 2 line. Kecil besar. Quran. Inilah kerja syaitan. Waktu makan syaitan tak kacau. Waktu minum di kedai kopi, kedai mamak tak kacau. Ada was-was. Tadi order 3 keping roti canai, tak tengok tinggal 2. Tinggal 1. Aku makan ke belum tu? Order 3 tinggal 1. Ada was-was. Wah, habis dah. Beli order teh ais tinggal setengah. Aku minum ke belum tu? Tapi tinggal setengah. Tak ada. Dia kacau kita hanya waktu kita nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata orang yang tak bayar zakat 36 lagi baki laknat untuk orang yang kedekut dalam harta benda dia. Maka tiap-tiap harta yang tidak diberi zakat itu, maka sahibnya tuannya itu khabis, najis. Itu khabis, kotor. Lebih kotor daripada anjing yang kita ada isu. Antara isu anjing. Tak, mungkin lepas ni pula akan buat keluar pula, buat program. I want to touch a pig. Babi pula. Wallahu a'lam. Tak tahu. Dan yang kata peliknya Jakim baru nak siasat, kami akan menyiasat siapa penganjur dia. Kami akan menyiasat kenapa dibuat. Allah Akbar. Dalam bab jihad dulu cepat Mufti Kelantan bawa keluar nyataan. Belum orang tanya jawab dah. Tidak ada syahid di Syria, tidak ada syahid di Iraq. Kenapa nak membantu kumpulan Islam untuk mendaulatkan Islam tidak syahid, tidak jihad? Bagaimana pula orang yang tolong Amerika bersepakat dengan Israel untuk membunuh umat Islam? Tak ada fatwa dari Mufti Cak Ayam tu. Mufti Kelantan. Mufti lain lagi teruk dah. Hak Kelantan teruk, lain lagi teruk. Kata Cak baru. Suasana yang ada cepat keluar fatwa dalam perkara yang menguntungkan dia. Dalam menguntungkan Islam, kami akan siasat, kami akan bincang. Buat semalam bila Ramadan bulan 3 tahun depan. Isu anjing itu orang dah lupa dah. Ini antara perkara orang yang menjual agama dengan harga yang paling murah. Kita bimbang tentang kes ni banyak sangat berlaku. Nabi kata orang yang tak keluar zakat, tuannya itu khabis, najis, kotor. Dan tiap-tiap harta yang dikeluarkan zakat maka
yang bernama Rahman. Orang yang keluar zakat, hartanya dan tuannya itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan lepas ia daripada api neraka, dan masuk ia ke dalam syurga Jannatul Na'im. Contoh orang yang keluar zakat diberi tempat yang cukup istimewa dalam Jannatul Na'im. Contoh betul Abdullah bin Mas'ud dalam doa dia. Contoh dia doa apa? Doa yang patut kita minta dalam bahasa Melayu, ya Allah, Engkau jadikanlah aku ni sebagai ahli syurga, bukan sekadar syurga, tapi aku nak bertemankan dan nak berjirankan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nikmat yang paling besar selain nikmat syurga, duduk bersama dengan Nabi. Masya-Allah. Pernah kita minta. Kita buka dalam satu hadis kata Asma' Bakar dia dengar Nabi kata, aku satu hari dalam syurga duduk di tepi telaga Kausar. Ada orang yang sebagai ahli syurga yang tak dibenarkan oleh Allah meminum telaga Kausar, walaupun ahli syurga. Ada yang tak dibenarkan minum. Telaga Kausar ni besar mana? Kita buka dalam hadis. Dia seluas, tak tahu seluas banyak, tak tahu berpuluh ribu kaki persegi keluasan Kausar. Dan telaga yang paling dalam, airnya sekali diteguk tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Kita nak gambar dengan akal kita dan air dunia, kita perlu teguk hari-hari. Itu pun tak hilang dahaga. Kejap hilang, tak nak balik. Telaga Kausar teguk sekali, tak hilang. Rasa puas, tak perlu minum sebagai minuman syurga. Tapi dah nama nikmat dalam syurga, memang orang akan carilah. Minuman Telaga Kausar orang akan minum, minuman arak dalam syurga orang akan minum, susu, madu, semua orang minum. Sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala sebut Jannatul Na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan tiap-tiap harta yang diberi zakat itu, apabila mati empunya harta tuannya mati, dan harta itu jatuh pada tangan orang lain yang diberi zakat hartanya itu, maka sentiasalah disuratkan malaikat baginya kebajikan hingga datang ia pada hari kiamat. Kita mati, harta jatuh pada anak pinak kita, pun bayar zakat, dapat saham. Tentang saham yang tidak putus hingga sampai kita bertemu Allah pada hari kiamat. Tentang suasana kiamat macam mana, tuan-tuan? Kita akan jumpa dalam bab yang ke-10. Suasana huru-hara hari kiamat yang semua kita akan lalui. Simin jemaah rahimahullah. Bermula tiada seorang hamba Allah yang memberi zakat hartanya dengan suka hatinya, melainkan datang ia pada hari kiamat suatu aqlun, satu bekas daripada cahaya pada tengkuknya, menerangi cahaya itu atas segala mukmin pada hari kiamat, di atas titi siratal mustaqim, lalu masuk dengannya ke dalam syurga. Orang yang bagi zakat dengan sukarela. Macam saya cerita tu, ada seorang hamba Allah datang masa dulu saya jadi amil negeri. Dia panggil apa? Dia panggil amil zakat negeri profesional. Peraknya saya berhenti lah, malas larat. Pegang dia orang mata usul risau juga. Seorang hamba Allah datang, "Nah Ustaz, saya ada buku bank sikit 3-4 buah, tolong kira je." Dia bagi buku, ada buku tabung haji, ada buku maybank, banyak buku bank. Kita pun buat zakat mudah kira ya. Tengok simpanan tahun ni mana baki terendah. Tak, tu zakat simpanan senang kira. Buka tahun ni punya 2014, 2013, contoh 2013 ni. Buka-buka kira mana baki terendah. Dia masuk 10,000. Dia keluar 8,000, 32,000. Dia tambah pula 5,000. Cari mana baki terendah. Baki terendah dia pun banyak. Bukan sikit, baki terendah pun beratus ribu. Nak cari rendah lagi, tak ada. Kita kira-kira balik, campur dengan buku-buku campur. Tuan, zakat tuan lebih kurang kena bayar dekat-dekat 12,000. Yang mana zakat dia? Tengok ni lah, agak kian 1/40. Tuan kena bayar zakat lebih kurang hampir 12,000. Dan mudah kira tuan, campur dengan sedekah lah, genap 12,000. Oh Ustaz, banyak juga ni. Ustaz, lebih kurang. Dia tanya, tadi dah banyak juga. Lebih kurang tak? Dia kata tuan, dia pegang buku bank dia, pegang satu tutup, saya kat atas. Tuan, pergi balik. Saya balik. Pergi balik. Tuan-tuan,
12,000. Nak minta kurang apa? Kalau saya tanya lagi banyak kerja. Kalau saya tanya lagi kurang boleh 16,000. Bagi naik. Saya ikat buku dia balik. Ni orang yang tak rasa sukarela nak membersihkan harta yang hanya diberi pinjaman oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Orang yang bayar zakat dengan cara itu, dia akan diberi satu aklun. Akal ni satu macam satu rantai, satu tali, satu utas, satu benda yang terletak di tengkuk dia, yang bercahaya kepada seluruh muka-muka orang mukmin di padang mahsyar. Spotlight di dalam rantai itu, tempat di tengkuk dia, boleh menerangi bukan dia saja, seluruh muka-muka orang beriman akan nampak cahaya. Allahu Akbar. Sehingga memudahkan ia dan orang mukmin lain melalui titian siratal mustaqim. Lalu masuk dengan dia, dengan jalan yang mudah itu ke dalam syurga. Dan tiada seorang hamba Allah yang tiada memberi zakat daripada hartanya, melainkan datang hartanya pada hari kiamat satu antah, satu benda daripada api neraka pada tengkuknya. Maka jikalau jatuhkan antah itu ke dalam dunia ini, nescaya hangus segala lautan dan daratan. Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskan olehmu akan kami demikian itu. Orang yang tak bayar zakat, datang pula harta dia, memaki hamun, melaknat dia, dan datang dia bersama dengan api diikat pada rantainya. Setebis api itu yang kita baca kisah Nabi Adam AS ketika turun ke muka bumi. Dia lapar di syurga, petik jari boleh makan. Turun ke bumi nak makan, kau cari sendiri. Allah Ta'ala bagi ilham, tangkap binatang, sembelih binatang, nak makan tak boleh, kena masak. Ya Allah, bagikan aku sikit cara untuk memasak. Dulu tak ada apa gas, tak ada apa lagi. Turun malaikat rahmat, bagi tahu, wahai Adam, kamu kena minta api. Api macam mana? Aku tak reti. Tapi aku minta tolong dengan malaikat penjaga neraka, minta sikit api neraka untuk nak bakar kambing. Kata malaikat rahmat, ya Allah, wahai malaikat penjaga neraka, mintakan aku sedikit sebesar biji kurma api neraka untuk aku bagi kepada Nabi Adam membakar kambing. Kata penjaga neraka, bukan sebesar kurma, setengah dari kurma itu kalau aku turunkan ke bumi, nescaya hantu semua. Kata malaikat rahmat, macam mana aku nak bantu Nabi Adam nak makan? Bagilah aku sedikit sebesar api neraka. Malaikat penjaga neraka bagi, tuan-tuan, bagi sedikit macam sebesar mancis api, turun ke dunia, letak depan Nabi Adam di atas puncak bukit. Bukit itu hancur begitu saja kepanasan api neraka. Kata Nabi Adam, ya Allah, inikah dosa aku, inikah kesilapan aku, tolonglah selesaikan masalah aku. Malaikat penjaga neraka pun ambil api yang besar mancis tadi, dinaikkan semula ke neraka, yang tinggal saki baki. Kalau kita kata tinggal arang, tinggal abu, itulah api yang ada pada kita hari ini. Itu api yang ada pada kita, tuan-tuan. Tak boleh suar tangan. Tak. Selain buka dapur gas, suar tangan. Tak. Suar tangan dah setengah jam, bukan bunyi. Tak. Api dunia yang terlampau kecil pun tak mampu bayangkan api neraka yang dililit di tengkuk orang yang tidak membayar zakat. Ini zakat. Bagaimana orang yang tak bayar zakat, tak sembahyang, tak tutup aurat, lawan perintah Allah, lawan perintah suami, lawan perintah mak ayah. Dan saya hangus segala lautan dan daratan dengan azab api neraka. Di hujung ayat ini pengarang kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, lepaskan olehmu akan kami daripada azab sedemikian itu. Kita minta waqina azabannar, lepaskan kami daripada azab api neraka. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah sambung dalam bab yang ke-9, al-bab at-tasi' fi bayan uqubati qatal an-nafs bi ghairi haqq. Bab ke-9 menyatakan siksa orang yang membunuh dengan tiada sebenar. Siapa orang yang boleh kita bunuh, siapa yang tak boleh kita bunuh. Hak sebenar dia mana? Yang bi ghairi haqq itu ialah membunuh dengan izin syarak. Kalau syarak tak izin, kita diharamkan syarak untuk membunuh. Hatta binatang pun kita seksa tak boleh. Lagi orang macam Ahmad dalam ini, mudah-mudahan sama-sama lah kita menjaga diri kita kekal dalam hidayah dan riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum.